baiklah, sekarang ni kita akan buat aktiviti satu. Di aktiviti satu kita akan buat ladder diagram seperti begini di logo Soft Comfort app. Okey. Baiklah, seperti begini saya dah pun siapkan video, saya dah siapkan ladder untuk lap 1. Di sini adalah air 1. Air 1 ini adalah merupakan push button. Push button ini akan mengalihkan arus di sini. Air 2 pula merupakan brake contact. Juga ada push button dan akan mengalir di M1. M1 ini merupakan relay, dan relay di sini bersambung dengan di atas sana. Bila bersambung, dia akan pergi ke Q3, iaitu adalah output fan. Aku start. Okey, baiklah, selepas saja dah transfer ladder diagram tadi di laptop ke PLC ni, kemudian kita akan tekankan push button 1. Bila kita tekan push button 1, kipas di sini akan hidup. Dan untuk mematikan kipas di sini, kita perlu tekan PB2, iaitu adalah brake contact ya. Di sini kipas akan mati. Okey, sekarang tekan. Okey, sekarang saya akan membuat aktiviti lab 2A, iaitu ladder diagram for on delay and off delay timer. So saya dah transferkan kepada logo Soft Comfort. Okey, untuk I1 ialah push button yang disambungkan kepada timer on delay dan juga off delay. On delay ialah selama 5 second dan off delay selama 10 second. Manakala untuk brake contact dia bersambung dengan output. Dan untuk timer untuk make contact yang off delay disambungkan kepada fan. Okey, lepas kita dah transferkan ladder diagram tadi di PLC, lampu akan menyala. Kemudian apabila kita tekan push button yang pertama, lampu akan mati dalam masa 5 second dan kipas akan dihidupkan. Kemudian bila kita mau matikan kipas ni, kita tekan push button di sini, push button yang kedua selama 10 second dan kipas akan mati. Okey, apabila tekan push button, Q1 akan energize, lalu arus akan mengalir kepada on delay timer dan akan start mengira selama 5 second. Selepas 5 second, Q3 dan Q2 akan di-on-kan. Mundur. Dengar suara? Cuma dengar dulu. Ada? Okey. Okey, baiklah. Selepas saja dah transferkan ladder diagram tadi di PLC ni, jadi kita tekan push button pertama, push button 1. Push button 1 akan menghidupkan lampu, dan selepas 5 saat buzzer dan juga lampu dan juga kipas akan dihidupkan. Dan push button kedua juga adalah fungsinya adalah sama. Jadi apabila kita nak matikan ketiga-tiga ini adalah dengan matikan semula push button pertama dengan kedua. Okey, sekarang saya akan membuat lab activity 3, iaitu ladder diagram for counter circuit. Okey, push button 1 sebagai reset button, push button 2 button, dan push button ketiga sebagai countdown button. Apabila push button 2 ditekan sebanyak 5 kali, dan arus akan mengalir melalui Q2 dan Q2 akan on, buzzer akan berbunyi. Kali ini saya akan tunjukkan lab yang ketiga, iaitu adalah ladder diagram for counter circuit. Selepas kita dah buat dekat app tadi, kita akan transferkan di PLC. Kemudian saya perlu tekan push button sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan bunyi akan buzzer akan dihidupkan. Selepas bunyi buzzer akan dihidupkan, kalau untuk push button yang ketiga pula, dia adalah untuk mengurangkan bunyi dia, bunyi buzzer tersebut.
Baiklah, okey. Untuk push button yang pertama, dia adalah untuk reset. Bila kita tekan balik reset, buzzer akan dimatikan. Okay, baiklah, untuk observation yang pertama, dia suruh menyatakan IP address subnet mask dan juga gateway. Baiklah, untuk IP address dia adalah 192.168.000.006 dan subnet masknya pula adalah 255.255.255.000. Manakala gateway-nya pula adalah 192.168.000.000. Baiklah, untuk mentransferkan nilai IP address, subnet mask dan juga gateway ke dalam internet protokol version 4, kita perlu tukarkan nilai IP address di belakang ini menjadi nilai yang tidak sama seperti di dalam display PLC. Seperti saya tukarkan daripada nilai di dalam display tadi adalah 006, saya tukarkan kepada 208. Baiklah, untuk observation yang kedua pula, nyatakan nilai output dan juga input yang terdapat di dalam Siemens logo PLC circuit. Baiklah, untuk nilai output mempunyai 4. Tetapi di dalam lab ini kita menggunakan 3 sahaja, iaitu adalah Q1, Q2 and Q3. Manakala nilai untuk input pula ada 8. Baiklah, untuk observation yang ketiga, dia ialah menyatakan address input. Baiklah, di dalam PLC ini kita terdapat 4 input, iaitu adalah I1, I2, I3 dan juga I4. Tetapi di dalam lab ini kita tidak menggunakan I4, kita hanya menggunakan I1, I2 dan juga I3. Baiklah, untuk observation yang keempat, nyatakan address untuk output kipas, buzzer dan juga lampu. Baiklah, untuk address bagi lampu adalah Q1, untuk buzzer Q2, manakala untuk kipas adalah Q3. Baiklah, untuk observation yang kelima, iaitu adalah bagaimana kita nak reset timer di dalam lab activity yang kedua adalah untuk reset timer lab activity 2B, kita perlu switch off button, which is push button 1 dan juga push button kedua, push button 2. Selepas switch off, timer akan reset semula seperti biasa. Baiklah, untuk observation yang keenam, bagaimana kita setkan counter menjadi count up and count down. Ini lab activity yang ketiga. Baiklah, kita perlu switch on atau switch off push button yang ketiga. Jika kita switch on push button ketiga, dia akan menjadi countdown. Jika kita setkan 5 saat, dia akan bertukar menjadi 4 saat. Tapi jika kita switch off-kan semula push button yang ketiga, dia akan count up semula dan menjadi 5 saat. Soalan observation yang ketujuh, iaitu adalah explain what happened to the output buzzer when the counter counts up more than 5. Apabila kita tekan nilai di sini, push button yang kedua sebanyak 5 kali, lebih daripada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya try lipat 8 kali dan buzzer masih lagi dihidupkan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baiklah. Untuk observation yang ke-8, iaitu adalah explain what happens to the output buzzer when the counter counts down less than 5. Apabila kita tekan butang push button yang ketiga sebanyak kurang daripada 5 kali. Jadi saya akan cuba 1, 2, 3. Buzzer akan mulai menjadi perlahan. Sekarang saya akan menjawab question 1, iaitu discuss the importance
of latching in ladder diagram. Describe an actual application that implement latching. Okey. Untuk menjawab soalan satu ialah pada program ladder PLC, rangkaian lock atau latching sering digunakan untuk starter on atau off, iaitu menggunakan push button. Pada rangkaian ini terdapat dua buah tombol, iaitu satu tombol on dan satu tombol off. Tombol on adalah kontak dengan jenis normally open, manakala tombol off adalah kontak jenis normally close. Prinsip kerja rangkaian latching adalah ketika tombol on ditekan, maka output akan on dan akan tetap on ketika tombol on dilepaskan. Untuk mematikan output, gunakan tombol 2 iaitu tombol off. Okey, untuk describe an actual application that implement latching ialah motor yang dikawal oleh switch stop dan start push button. Terdapat dua isyarat yang dihantar. Semasa kuasa digunakan, satu isyarat mesti menyala dan yang lain tidak. Okey, sekarang saya akan menjawab question nombor 2, iaitu explain what happen when the input are connected in parallel. Okey, apabila PB1 dan PB2 ditekan, lampu, kipas dan buzzer akan on. Apabila PB1 dan PB2 di off, maka kipas dan buzzer dan lampu juga akan di off. Apabila salah satu PB ditekan, lampu dan kipas serta buzzer masih on kerana terdapat arus yang mengalir. Okey, seterusnya saya akan menjawab question nombor 3, iaitu explain what happens when the output are connected in parallel. Okey, apabila switch di-on-kan, output tersebut akan on serentak, dan apabila switch di-off-kan, ia juga turut di-off-kan. Tetapi ia bergantung pada keadaan litar dan switch yang digunakan. Okey, itu saja. Okey, seterusnya saya akan menjawab soalan yang terakhir, iaitu discuss the importance of PLC in industrial application. Okey, pada zaman sekarang, PLC adalah komponen penting dalam sektor teknologi dan pembuatan. PLC atau pengawal logik yang dapat diprogramkan adalah mekanisme yang mengautomasikan operasi mesin dan sistem. Ini merangkumi 3 ciri asas, iaitu input, kaedah dan output, yang semuanya mesti bekerjasama dengan baik dan harmoni. Untuk mencapai hasil atau output yang diinginkan, input atau data mesti digabungkan dengan operasi atau prosedur yang sesuai. Ini adalah proses yang panjang dan sukar untuk mengautomasikan semua mesin. Sistem ini bertanggungjawab untuk semua pembangunan industri, pembuatan dan juga hiburan, pengangkutan, pembuatan tunggangan hiburan dan pembuatan filem tidak mungkin dilakukan tanpa adanya alat seperti PLC. Kesimpulannya, sistem PLC sangat penting dan diperlukan di hampir setiap industri pada zaman sekarang. Okey, itu saja daripada saya.